وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Itu imam pada ramai akhlak di baca supaya khusyuk aja surah bagi ganda ada membaca Quran. وقال الله تعالى في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kita di tempat ketika dan saat ini yang mana tempat Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat. Di atas muka bumi, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala kasih adalah masjid. Berbanding dengan pasar yang tempat Allah Subhanahu wa taala tak suka. Tapi bukan makna tak pergi pasar, sebab pasar itu umumnya membawa manusia kepada benda. Pasar itu membawa manusia ni kepada dunia, banyak mengalihkan maksud tujuan kita. Bila kita berada di dalam masjid, di dalam surau, maka abwab rahmatik, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala ni kita minta supaya dibukakan. Allahumma ftahli abwab rahmatik. Dan kita baca apa tak baca doa tu kan? Bacalah kan? Insya-Allah lah semua bacalah tu. Doa kita masuk ke dalam masjid, surau, arif dia Allahumma ftahli abwab rahmatik. Dapat kita duduk dalam keadaan suasana hari ini, walaupun di antara ada di kalangan saudara-saudara kita yang diuji dengan hilang harta benda, hilang rumah, rumah banjir dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala uji sebenarnya kita ni dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera, sihat. Sejauh manakah hari ini kita menggandakan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita sihat, sakit, kita senang, susah, kita di dalam keadaan apa keadaan, semua tu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila Nabi ajar satu doa kepada Ummu Salamah, doa apabila ditimpa ujian, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Doa ni kan, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah ganjarkanlah ke atas musibahku ini, wa akhlufni, ataupun wa akhluf li khairan minha, dan gantikanlah dengan lebih baik daripada itu. Kehilangan harta benda, kehilangan orang yang tersayang, satu kehilangan, satu ujian yang sangat besar sebenarnya. Kita tak diuji
Kan sebab tu kita tak rasa. Bila diuji, namun dalam ujian itu sebenarnya kita doa supaya jangan pula ujian ini menjauhkan kita pula ataupun ujian yang di luar tanggungan iman. Kemampuan iman kita ni mungkin Allah Ta'ala tahu. Jadi maknanya bila kita doa, ya Allah jangan kau uji sesuatu yang di luar kemampuan iman aku, ya Allah. Jadi bila Allah Ta'ala uji kita, nescaya ujian itu pastilah Allah tahu kita mampu. Cuma dalam ujian itu banyakkan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khulif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Abu Salamah ajar kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah bila dia tengok Abu Salamah dia wafat di dalam satu peperangan syahid, maka dia doa. Doa yang diajarkan oleh Nabi kan, kepada Abu Salamah, dan Abu Salamah telah mengajar kepada Ummu Salamah dan dia beramal. Dalam pemikiran Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada suami aku ni? Kan? Maknanya yang paling baik di mata Ummu Salamah itu adalah Abu Salamah. Kan? Dia rasa tak ada orang yang paling baik melainkan suami dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bertepatan dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggantikan Abu Salamah, orang yang suami yang lebih baik daripada Abu Salamah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul lah kan, kalau dah dikata tak ada orang yang lebih baik kan, melainkan yang paling sempurna kan, akhlaknya yang paling sempurna adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok pada hadis yang pada minggu yang lalu. Jadi itu saya tanya tadi dengan tuan pengusi ni, dah lupa mana kita berhenti kan. Jadi yang tu kita tengok pada hari ini. Hadis yang ke-37. Al-hadis sab'atun wa thalathun. Hadis yang ke-37. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzar la'an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'ah wala'an taghduwa fata'allama baban minal 'ilm umila bih aw lam yu'mal bih khairun min an tusalliya alfa rak'ah. Rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya pemergianmu pada waktu pagi ataupun keluarnya dia daripada rumah itu berpagi-pagi lah. Berpagi-pagi dia keluar daripada rumah dia waktu pagi dan mempelajari fata'allama ayatan, dan mempelajari satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik bagimu daripada mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Satu orang berpagi-pagi dia keluar, kemudian dia mempelajari satu ayat. Nabi kata apa? Lebih baik dia mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Amboi 100 rakaat. Ada harapan tak kita ni 100 rakaat? Dan saya sendiri pun jujur mengatakan paling-paling tinggi pun Ramadan lah, ya tak? Kan? Sambung-sambung sikit, ya tak? Buat sini 10 rakaat, tambah lagi sikit. Paling-paling tinggi pun ada lah 50 kot. 50 ke 70 sikit-sikit apa kan. 100 ni Allahuakbar. Jadi satu orang yang dia keluar daripada rumah dia mempelajari satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mempelajari itu
dalam mempelajari ni dia ada beberapa lah keadaan. Pertama sekali, guru baca dia ikut. Guru menunjukkan sebutan huruf, kan, ataupun kita panggil talaqi, kan, talaqi musyafahah, daripada mulut ke mulut. Kan? Kaedah yang kita ada sekarang ni kaedah qiraati, kan. Jadi untuk kita membaca dalam keadaan kita boleh membaca kemudian waktu, mana kenalah belajar mashaf ni, kan. Tapi kalau sekadar nak membaca mengikut bacaan tu, kita dengarlah, kita hafal, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu talaqi musyafahah, maknanya kita baca, guru baca, kemudian murid baca ikut bila disebut huruf dan sebagainya. Satu lagi, dia membaca kemudian didengari oleh guru itu, ataupun kita panggil tasmi', kan. Ataupun dibuat tahsinul Quran, memperelok, memperbaiki, kan. Ini dia dengarlah. Contohnya kita dengar kat televisyen ke, kan. Orang kata, ini Ustaz, ini semua mudah lah Ustaz, kan. Semua ada dekat depan mata, kan. Nak tak nak je. Yalah, betul lah tu. Itu sebagai tahsin. Kita boleh buka YouTube, kita tengok sebagai tahsinul Quran. Ataupun kita mungkin guru datang secara apa, dia dia menerangkan beberapa hukum dan sebagainya, ya. Tapi lalui pembelajaran yang betul dengan guru lah, mesti kena ada guru. Kena berguru lah. Dia mesti ada talaqi, kemudian ada tasmi'. Maknanya kita baca, ada guru yang mendengar. Barulah ada pembelajaran tu. Kalau tidak, semua betul lah, ya tak? Kan? Baca sendiri tak, betul lah semua. Kan? Sama lah, saya pun macam tu juga. Lupa juga dengan guru-guru. Kalau ada syekh-syekh dan sebagainya, ada kadang-kadang makhraj, ataupun kadang-kadang imalah. Dalam imalah Arab kita baca ni, kan, dia bukannya imalah Melayu, kan. Bunyi a dengan bunyi ataupun ke macam mana, lagi sengit pula bunyi kan. Itu dikatakan imalah. Tapi yang khusus yang imalah tu bismillahi majriha, yang tak dibaca majri, kan. Itu kena tahu juga tu, tak dia baca majri, kan. Majri. Jadi satu orang yang berpagi-pagi, dia keluar daripada rumah dia mempelajari satu ayat. Sebab tu besar ganjaran dia tu, kan. Satu ayat yang dia belajar, kan. Lebih baik daripada mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Lebih baik bagimu daripada mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Pemergian pada waktu pagi ataupun berpagi-pagi kamu keluar mempelajari satu bab daripada ilmu, kan, min kitabillah ya khair, fata'allama baban, mempelajari satu bab minal ilm, daripada ilmu, yang diamalkan ataupun tidak diamalkan. Kita keluar daripada rumah, kita belajar satu bab. Sama ada kita ni beramal ataupun tak beramal, adalah lebih baik daripada kamu mengerjakan 1000 rakaat solat sunat. Habis kita dah belajar, kita tak nak beramal, macam mana tu? Kalau sebut sini lam yu'mal, lam tu maknanya sampai memang tak beramal, tak. Bukannya la yu'mal. Ni lam yu'mal ni, kan, kalimah lam ni maknanya dia tak beramal langsung, kan. Jadi ulama di sini meletakkan sama ada dia berpeluang untuk beramal ataupun tak berpeluang. Bagi khusus haji, kan, daftar hari ni 2060 boy, kan. Jadi berpeluang tak dia nak beramal rukun yang kelima, kan. Tapi dia belajar tu. Bab haid contohnya, kan, orang lelaki belajar ke tak belajar bab haid ni?
Sebab saya kebanyakan pengantin lelaki bila saya nak nikah kan, bondo yang pertama saya di antara saya uji saya tanya itulah. Kan sebab di antara kerukunan ataupun di antara perkara yang dititik beratkan kerana ada poin-poin tu memberi didikan agama. Kan? Memberi didikan agama, suami memberi didikan agama. Kan? Jadi kita nak memberi ni kenalah ada. Kita nak sedekah kan. Kena ada apa? Dah lah duit. Tak ada duit boleh tak bagi sedekah? Senyum boleh tak? Senyum sedekah tak? Jadi macam tu lah. Ilmu kita nak bagi, mesti kena ada. Saya tanyalah, berapa sekurang-kurang haid? Sekurang-kurang haid orang perempuan berapa? Terpinggir-pinggir lah dia. Tak dapat jawab, tak tahu. Ataupun kadang-kadang dihentam lah. Sampai boleh hari dah. Sampai boleh hari. Kan? Ada kata 7 hari. Sebab normalnya orang perempuan 7 hari. Sekurang-kurang haid orang perempuan adalah sehari semalam. Kan? Macam kita lah, kita kena tahu tu tuan-tuan, sebab kita memanglah tak berpeluang kita nak beramal dengan ketika haid ni, apa yang kita nak kena tahu kan. Satu orang yang melengah-lengahkan solat, Zuhur masuk pukul 1.15, persediaan orang perempuan saya nasihatkan 10 minit sebelum masuk waktu dia kena prepare dah. Dia kena prepare dan dia kena bersedia. Jangan dilengah-lengahkan solat pukul 3 pun boleh zuhur. Yalah pukul 3 tengok datang tetamu yang tak diundang itu, haid berlaku, berdosa dia meninggalkan solat. Dia kena qada. Sebab di dalam waktu solat. Bila dia suci masih lagi dalam tempoh solat, maka dia kena solat walaupun beberapa minit lagi. Kan sebab tu perkara tu siapa yang kena tahu? Suami pun kena tahu, ayah kena tahu macam mana dia menjaga anak-anak perempuan dia. Supaya apabila dia tak tahu perkara ni, dalam keadaan dia melanggar perintah Allah, siapa yang akan tanggung? Kan? Ini anak tanya kan, kau tanya lah mak kau tu ha. Yalah, memanglah kita tak berpeluang pun. And selebih-lebih haid berapa hari? 15 hari. 15 malam. Berlaku lagi, itu adalah istihadah. Darah tu darah sakit, darah fasad, mungkin darah rosak. Kan? Ataupun darah yang datang sebelum usia haid. Darah tu darah fasad. Istiqra' Imam Syafi'i 9 tahun ataupun 8 tahun beberapa bulan, berapa hari nak 9 tahun. Kalau 8 tahun tu bukan lagi haid. Berdasar pada Istiqra' Imam Syafi'i, umur dia 8 tahun datang haid. Kita di dalam mazhab Syafi'i tak dikira haid. Darah tu darah fasad. Jadi kalau bukan haid, maka dia kena, kalau 15 hari dah sampai tempoh, maka dia kenalah mandi. Bila sembahyang kena sembahyang, bulan Ramadan kena puasa. Kalau dia tak buat, isteri kita pun tak tahu, kita pun tak tahu, siapa yang akan menanggung? Maka suamilah yang akan menanggung berdasar apa? Kealpaan kita. Sebab tanggungjawablah wali untuk menjaga, memberi perlindungan, bukan sekadar memberi perlindungan harta benda, pakaian, tetapi juga didikan agama supaya pelanggaran syariat tidak berlaku disebabkan kejahilan. Jadi kenalah belajar. Sebab tu soalan yang tu bila ditanya memanglah kadang-kadang balik Mesir pun tuan-tuan. Balik Mesir saya tanya sekurang-kurang haid tak dapat jawab. Kan? Sebab kita rasa tak ada kono-mengono dengan itu. Itu ada katakan ilmu. Kan? Satu bab kitab dikarang oleh Maulana Mansur, siap dengan jadual. Siapa yang garang? Orang lelaki. Ulama lelaki yang mengarang berkenaan dengan bab darah. Kan? Warna dia macam ni, warna dia sekian macam ni. Belajar tak? Belajar. Kena belajar. Kan? Maulana Mansur mengarang kitab berkenaan dengan darah perempuan, darah haid. Jadi mana kita belajar, sebab tu berpagi-pagi kita keluar, walaupun kita tak berpeluang untuk amal ataupun tak ada kena-mengena pun dengan kita nak beramal.
Nabi kata apa? Lebih baik kamu, lebih baik daripada kamu mengerjakan 1000 rakaat solat sunat. Dah naik dah. Bila bab tentang satu bab ilmu, maka 1000 rakaat. Jadi tuan-tuan datang keluar di sini di rumah, saya keluar waktu malam Ustaz. Kan kuliah maghrib. Ada pula kuliah lepas isyak, samalah tu. Kerana apa? Kerana mempelajari ilmu. Kenyataan dalam hadis ini telah disebutkan dalam banyak hadis yang lain, iaitu mempelajari ilmu agama adalah lebih afdal daripada ibadat. Belajar tu lebih afdal. Ibadat itu, tengoklah ibadat apa. Kalau fardu tu memanglah kena buat. Kan? Tapi kalau tak ada ilmu tentang ibadat, fahuwa ruddun, maka dia tertolak. Sebab ibadah kita tu tanpa ilmu, ataupun kita panggil abid. Kan? Sebab tu satu orang alim, satu orang abid. Dan abid ini lebih baik kalau dia berilmu lah. Tapi kalau dia berilmu, tak beramal, tak jadi kesalahan lagi. Ini yang dikata tadi, lam yu'mal. Dia maknanya tak beramal. Ada yang ilmu tapi dia tak beramal. Lebih maknanya yang saya cerita tadi tu, kalau ilmu yang berpeluang untuk, tidak berpeluang untuk diamalkan. Tapi bukanlah makna kita bila mempelajari itu adalah pasang niat dapat kelebihan ilmu tak nak beramal. Jadi kita beramal dengan apa yang kita pelajari. Orang yang beramal dengan ilmu yang dipelajari, Allah Taala akan ajar sesuatu yang orang lain tak tahu, dia tahu. Kan itu yang dipanggil ilmu laduni tu. Kan tapi kita jangan perasan-perasan sangat laduni ni. Kadang-kadang perasan sendiri orang cakap kan masuk bakul angkat sendiri. Zaman sekarang ni banyak pancaroba dia sebenarnya. Kadang-kadang ujian-ujian. Macam-macam lah kita tengok kan. Dekat media sosial ni. Tak tahulah pening kadang. Jadi kita ibadah lah. Ibadah mengikut apa yang kita pelajari, tak tahu kita bertanya. Lebih afdal daripada iaitu mempelajari ilmu agama adalah lebih afdal daripada ibadat. Hadis-hadis tentang fadilat mempelajari ilmu agama adalah begitu banyak sehingga susah untuk merangkumi kesemua sekali. Bila disebut kat sini, bab yang dikatakan itu adalah ilmu agama. Dan ilmu agama. Jadi menjadi kefarduan lain lah, fardu kifayah lah pada ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu yang lain tu, kedoktoran sains, teknologi tu, dia masuk di dalam fardu kifayah. Kan? Jadi bila disebut sini ilmu agama lah. Cuma kadang-kadang kita ni mengukur sesuatu tamadun itu dengan kecanggihan apa yang kita ada. Kan? Ialah bila kita meletakkan satu perlumbaan kekuatan dari segi senjata, memanglah kalah lah. Sedangkan agama dunia ni nakkan keamanan. Masalahnya bila manusia ni ada masalah penyakit, kan? Penyakit hati, menjajah dan sebagainya. Jadi itulah dia. Itulah dia masalah dia. Bila kita tak ada semua benda tu, kita akan digelar sebagai mundur. Kan? Penjajah datang tak boleh lawan. Kan? Sedangkan dunia bukannya maksud itu. Kan? Dunia ni kan kita datang ke atas muka bumi ni untuk menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi kalau kita ukur daripada ilmu kesenjataan, sehingga kan bila walaupun berlakunya revolusi kan, jadi memang itulah jadi masalah dia. Kalau semua orang taat pada perintah Allah, maka selesailah. Ilmu agama itulah yang dituntut untuk kita mempelajarinya. Supaya kita tahu tentang halal haram, apa dan sebagainya. Kelebihan seorang alim ke atas seorang abid adalah seumpama kelebihanku ke atas yang terendah dalam kalangan kamu. Nabi sebut apa? Satu orang yang berilmu ni nak dibandingkan
di antara kalau orang satu orang alim lah dibandingkan dengan adalah seperti apa? Dibandingkan dengan satu orang abid. Abid ni maknanya orang ibadah lah. Orang yang ibadah tapi dia tak ada ilmu. Dia ibadah kan. Kau baca Yasin kan sama-sama baca Yasin kan. Ikutlah semua tak? Baca wow. Lepas tu zikir kan, zikir semua. Semayang kan semayang lah. Kan? Bila zikir kan suruh dia zikir sampai ribu-ribu zikir. Tapi dia tak ada ilmu. Tu orang abid. Tu abid. Kan? Dan Nabi sebut kelebihan dia di antara seperti aku, Nabi kata baginda Nabi Muhammad SAW dan di kalangan orang yang terendah, mana di kalangan sahabat. Itu perbandingannya lah. Di tempat yang lain baginda SAW bersabda bahawa seorang alim lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid. Satu orang alim lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid. Jadi kita mempelajari ilmu agama, ya tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah ni rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita letakkan. Kadang-kadang kita nampak anak-anak ni yang bila yang pandai tu kan, yang pandai tu belajar sains, teknologi, masuk kelas sains kan. Aku belajar sastra ni tak berapa pandai lah kan. Ataupun dah habis ikhtiar masuklah madrasah tak. Kan? Yang pandai-pandai ni nak pergi asrama penuh kan, kita jarang kita meletakkan yang pandai-pandai ni anak kita ni kan, memang kita simpan dia ni untuk apa? Untuk dia faham tentang ilmu agama. Kan? Jadi bila dia tahu banyak perkara tentang agama, dia pula genius, pandai dan sebagainya, jadi kita akan tengok agama tu akan maju. Sebab tu adalah di kalangan kita ni orang yang alim, orang yang alim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a 10 ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Hadis yang kita baca sebelum tadi itu sebenarnya pengkhususan dia adalah tentang kelebihan Al-Quran lah sebenarnya. Jadi mempelajari satu ayat itulah. Jadi kita pengkhususan kat sini mempelajari keluar daripada rumah ataupun kita mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang Al-Quran. Jadi seterusnya pada hadis ini Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca 10 ayat daripada Al-Quran pada satu malam, maka dia tidak akan dikira dalam kalangan orang yang lalai. Orang yang ghafilin lah, minal ghafilin. Yakni lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. 10 ayat dia baca tuan-tuan. Begitu manjanya Allah Ta'ala dengan umat ini, akhir kurun ini, baca 10 ayat. Tak termasuk di kalangan orang yang lalai. Dengan membaca 10 ayat yang hanya mengambil masa beberapa minit, sahaja akan menyelamatkan seseorang itu daripada digolong dalam kalangan orang yang lalai. Apakah fadilat yang lebih besar daripada ini? Kita pergi dulu pada ayat hadis yang seterusnya, nanti kan kita buat compare sikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafaza ala haula'is salawatil maktubat lam yuktab minal ghafilin wa man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menjaga solat-solat fardu hafaza, disebut apa? Menjaga, memelihara. Bukannya solat fardu, bukannya siapa yang solat fardu. Ini disebut hafaza, orang yang menjaga solat fardu.
tidak akan dimasukkan dalam kalangan orang yang lalai. Menjaga ni orang yang solat dengan menjaga solat tu lain. Orang yang makan dengan jaga makan lain tak? Ini selalu ni, dah lama tak cakap kan, bab solat kan. Orang makan, orang jaga makan. Orang makan dengan orang jaga makan lain tak? Makan dia makan ni. Kan sampai keluar bahasa kita menterdarah tu. Kan? Tapi bila dia jaga makan, sikit yang makan. 3 serangkai dia. Kan? Sebab apa? Tak boleh lebih-lebih lah. Sebab 3 serangkai dah kan. Jadi itu orang yang jaga makan. Orang yang jaga solat dengan orang yang solat pun samalah, berbeza. Orang yang jaga solat yang pertama sekali tentang waktu. Kemudian dekat mana tempat dia solat. Kemudian cara apa yang dia solat. Ini 3 perkara ni kan. Maknanya solat di awal waktu, kan, di tempat azan diazankan, allazi yu'azanu fih, di mana azan diazankan, kan. Kemudian secara berjemaah. Jadi 3 perkara ni penting kan ni, kan. Jadi bila disebut hafazu ala haula'i salawat, yang difardukan, menjaga solat-solat fardu tidak akan dimasukkan dalam kalangan orang yang lalai. Sesiapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam akan dikira dalam kalangan qanitin. Yuktab minal ghafilin wa man qara'a fi lailatin min ayatin minal qanitin. Apa yang dikatakan qanitin ni? Orang yang taat. Ataupun di dalam hadis yang lain disebut seolah-olah dia solat sepanjang-panjang malam. Membaca 100 ayat. Ada berapa ayat Quran? Ada 6,000 ayat. Ada yang kata 6666. Tapi yang terkini disebut 6,236 ayat. Ada 114 surah. 30 juzuk. Kan? Jadi 100 ayat yang kita baca. Kalau kita baca surah As-Sajadah satu malam 30 ayat. Surah Al-Mulk 30 ayat. Surah Al-Waqiah 96 ayat. Surah Kahfi malam Jumaat 110 ayat. Surah Yasin 83 ayat. Kan? Dah betul lah tu sebenarnya kita baca Yasin sebagainya. Kalau kita beramal dengan apa yang kita disebut, Nabi tidak tidur selagi Nabi tidak membaca 2 surah, Alif Lam Mim Sajadah dan juga Tabarakallazi Al-Mulk. Kemudian tambah sikit lagi satu Waqiah lah. Surah Waqiah ni dia banyak ayat dia tapi pendek-pendek. Kan? Dia ayat dia pendek-pendek lah. Baca Waqiah 96 ayat. Ataupun dia mempunyai bacaan dia sendiri. Jadi termasuklah. Termasuk di dalam. Dia tak baca lain-lain surah, melainkan dia baca ni. Ya. Malam Jumaat kan baca Yasin. Malam Jumaat. Ataupun baca surah Al-Kahfi. Tapi bila waktu dia malam. Malam tu bila masuk maghrib lah. Maghrib sampai Fajar Shadiq. Itu dikirakan sebagai bila sebut dalam hadis ni sebut apa? Qara'a fi lailah, pada malam. Siang tak masuklah. Siang tak termasuk tapi adalah kelebihan-kelebihan lain. Jadi bertepatanlah bila kita amalkan surah Al-Mulk, kan? Surah Al-Mulk waktu malam 30 ayat. Surah As-Sajadah 30 ayat. Kemudian tambah sikit lagi kalau kita 2 surah ni, tambahlah sikit lagi bacaan-bacaan kita. Macam mana yang saya dah bagi tahu tu, tuan-tuan baca satu makra' kan. Satu makra', satu hizib, bersamaan berapa makra' tu kan. Jadi yang bunga-bunga tu lah kan. Yang bunga-bunga tu bonti-bonti. Kalau satu muka okey juga. Tapi bila kita mengikut pada kiraan
Hizib tu dia lebih baik lah. Gugusan ayat itu sempurna untuk kita berhenti. Jadi surah As-Sajdah, surah Al-Mulk, Waqiah, Kahfi, ya. Bila kita baca ni termasuk kita di kalangan orang-orang yang qanitin, ataupun dalam hadis yang lain disebut apa? Seolah-olah solat sepanjang-panjang malam. Pilihlah mana-mana combo yang ada kan. Kita kalau offer tu nak yang combo kan. Ni kalau hari Isnin contohnya kan, hari Isnin kita amalkan sajadah Al-Mulk kemudian Waqiah. Selasa pun sama, Rabu. Kalau malam Jumaat, malam Jumaat ada Yasin. Kita baca Yasin, kalau baca Yasin lah. Ataupun ambil Al-Kahfi. Bacalah. Kalau habiskan satu malam tu, maka sempurnalah. Surah Al-Kahfi itu 100 ayat. 110 ayat. 110 ayat. Maknanya 110 tu lebih tak apalah. Dia jangan kurang. Disiplin dia 100 ayat. 100 ayat. Jadi siapa yang membaca 10 ayat, dia tak termasuk di kalangan orang yang ghaflah, orang yang lalai. Itu 10 ayat. Kemudian bila baca 100 ayat, ya, dia termasuk di kalangan orang yang taat, orang yang qanitin. Az-Hasan Basri rahmatullahi alaih meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca 100 ayat pada waktu malam akan dibebaskan daripada tuntutan Al-Quran. Ya, kita pernah dengar tentang tuntutan Al-Quran kan. Hak Al-Quran ni yang kita baca sekurang-kurangnya khatam 2 kali setahun. Jadi bila kita baca ni satu ayat ni, mana itu kita ke arah tu lah. Setiap malam kan. Setiap malam. Tapi kalau kalau berkaitan dengan tadi itu khatam dua kali setahun tu, yang itu kita kena set juga. Itu kita kena buat juga. Sebab yang ini dia lebih kepada kelebihan. Kan? Makan Al-Quran dengan makan Al-Quran pula. Makan durian dengan cium Al-Quran. Jangan. Apa ni, makan durian dengan cium durian kan? Sama ke tak sama kan? Tengok gambar durian dengan kita makan durian. Kan lain kan? Bau je. Dah sedap dah tu. Jadi maknanya macam tu lebih kurang lah. Kalau kita tengok tentang kelebihan. Ini kelebihan. Tetapi tuntutan Al-Quran yang hak Al-Quran yang kita kena baca tu sekurang-kurangnya khatam dua kali setahun. Jadi yang ini dari segi kelebihan. Kelebihan tu orang yang baca 100 ayat. Seseorang yang membaca 200 ayat akan mendapat ganjaran seolah-olah beribadah sepanjang-panjang malam. Ini ada riwayat lain lah. Ada juga riwayat yang katakan disebut apa? Mi'ata ayat. Ataupun dalam satu hadis yang disebut 200 ayat ni sepanjang-panjang malam. Dan sesiapa membaca 500 hingga 1000 ayat akan mendapat satu kintar. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, apakah itu kintar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kintar itu bersamaan 12,000. Apa yang dikatakan 12,000? Yang dimaksudkan dengan 12,000 itu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mungkin dirham wang perak ataupun mungkin dinar wang emas. Woi, kaya betul dia buat ni. 12,000 wang perak ataupun wang emas. Saya pun tak ada masa pula nak kira nak berapa sebenarnya. Disebutkan 12,000 ni berapa kiraan dia kan. Jadi itu kelebihan lah tuan-tuan ataupun keutamaan. Keutamaan bila sebenarnya pendekatan saya membaca hadis fadail ni ataupun kelebihan ni, sebenarnya kita nak meletakkan keutamaan kita. Kan? Bila kita celik mata, apakah keutamaan yang kita telah buat? Apa yang kita buat, maka itulah dia keutamaannya. Kan? Bila kita dalam kesusahan,
Kan? Di manakah tempat kita rujuk? Itulah dia keutamaan. Jadi dengan kelebihan yang kita dengar tentang apa? Tentang galakan-galakan untuk kita beramal, sebenarnya supaya kita ni meletakkan keutamaan di dalam beramal. Persoalan hari ini, sejauh manakah saya dan kita hari ini menjadikan Al-Quran ini sebagai keutamaan yang paling utama. Dan perkara yang mula-mula sama ada kita dalam keadaan senang ataupun kita dalam keadaan susah, kita ni siapa sahaja kita meletakkan dengan Al-Quran ini banyak keistimewaan ataupun fadilat, khasiat-khasiat yang Allah Ta'ala telah letak pada umat ini dengan Al-Quran. Sebab tu kita selalu doakan, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Supaya dia menjadi kita punya imam, menjadi yang diletakkan di hadapan sebagai ikutan kita. Jadi sebagai perkongsian kita, mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah menjadikan Al-Quran ini saja peringkat kita ni membaca. Kalau kita nak lebih tahu dari segi tadab, dari segi kefahaman Al-Quran ini untuk kita beramal, meletakkan di hadapan tu maknanya kita beramal. Jadi kita beramallah dengan perintah-perintah Allah. Al-Quran yang kita dapat hari ini kita baca. Kan sama ada kita faham, kita tak faham, kita nak berhujah dengan Al-Quran, mungkin kita tak mampu sebab banyak ilmu alat yang kita tak ada. Kan? Jadi ulama-ulama yang terdahulu dah mengarang kitab berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan tauhid, usul dengan tasawuf dan sebagainya. Maka kita belajarlah akidah, kita belajarlah fiqh, kita belajarlah tasawuf, belajar Quran dan sebagainya. Selebihnya kita membaca Al-Quran. Dengan syaratnya Quran tu kita baca tu betul lah, cara yang betul. Wallahu alam, mudah-mudahan iktibar untuk kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi kuburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.